dan ini yang disebut agama yang harus dan menjamin membawa rahmat lil alami kepada seluruh alam. Jadi kerana kita tidak boleh lagi hidup dalam bawah tempurung, kita harus keluar daripada tempurung. Jadi saya oleh yang demikian, sementara saya boleh memberikan sedikit pandangan dan semangat kepada mereka, ini juga dapat pengalaman, menyebab pengalaman mereka, supaya saya tidak terbuai dengan propaganda seolah kita paling hebat. Saya lihat universiti India ada yang jauh lebih hebat dari kita, ekonomi lebih hebat. Saya lihat cara Tayyip Erdogan, Perdana Menteri Turki, mengurus ekonominya jauh lebih terus, keras membatas rasuah, prosedur tendernya jauh lebih terbuka, jauh lebih baik dari kita. Jadi bidang-bidang ini juga, sementara kita boleh berikan pandangan, banyak yang kita timbal dan manfaat dari mereka yang boleh kita bawa kembali untuk faedah orang Melayu dan rakyat Malaysia. Istilah tempurung yang Datuk Seri itu satu istilah yang menarik, dan Datuk Seri telah mengungkapkan persoalan itu beberapa dekad yang lalu, dan sekarang Datuk Seri angkat kembali isu tersebut. Pada pandangan Datuk Seri, adakah pemikiran Melayu di Malaysia sekarang ini, adakah ini semakin berkembang dengan era globalisasi, ataupun elemen Europeanism meningkat dalam sekarang, sehingga ada semacam usaha untuk menimbulkan ketakutan terhadap globalisasi sekarang? Saudara Khalid ingat di dekad 80-an, kalau kita bicarakan soal bahasa, perlu mantapkan bahasa Melayu. Di samping itu penguasaan bahasa lain, kita kaitkan pengalaman Hang Tuah dalam hikayat Hang Tuah, bagaimana hebatnya Laksmana Hang Tuah ini sebagai seorang pahlawan Melayu, bukan saja dari segi kepakaran dia dalam pencak silat dan hulu balangannya, tetapi dari segi ilmunya, kerana latihan itu dari segi psikologi dan latihan fikir dan pendidikan Melayu, menuntut beliau menguasai bahasa Melayu, bahasa Arab, bahasa Siam, bahasa Keling, bahasa lain-lain yang disebut dalam hikayat Tua. Begitu juga tatkala Munsyi Abdullah menjawab Stanford Raffles. Jadi sebab itu saya katakan saya beda pendapat dengan orang yang merasa, yang menganggap tidak boleh keluar dari tempurung. Begitu juga dalam soal budaya, tetapi tidak hilang dari kekuatan mempertahankan bahasa Melayu dan juga budaya Melayu dan juga agama Islam. Kita harus bedakan dengan orang yang menunjukkan ini sikapnya agak pura-pura, pergi kepada kawasan Melayu, pertahankan Melayu, dan keluar daripada lingkungan itu, terus terjerumus dalam segala bentuk budaya yang hampir asing, hidup mereka, makan minum mereka, pergaulan mereka. Ini kita harus insafi. Saya tidak percaya bahawa budaya Melayu itu budaya yang terkokoh. Budaya Melayu dari awal adalah budaya yang cukup terbuka. Kekuatan Kesultanan Melayu itu dan kehebatannya adalah kerana ia menjadi suatu fokus dan satu pusat perdagangan dan pelabuhan yang memang dapat dikenali dan punya hubungan dengan pelbagai pedagang, budaya, bahasa seluruh dunia. Hebat kita pada ketika itu kerana kita lebih kekal Melayunya, kekal Islamnya, tetapi cukup terbuka untuk melihat lingkungan dan persekitaran dunia. Jadi konsep apa yang dikemukakan di kalangan intelektual antarabangsa, konsep kosmopolitanisme itu, maknanya ada sesuatu yang tidak asing lagi dalam masukan Melayu. Ya, kalau kita baca Anthony Appiah, Cosmopolitanism dan juga Identity and Violence, Amartya Sen yang menyebut kita ini sebenarnya tidak harus tidak tinggal landasan faksi kita di budaya dan agama, tetapi harus melihat keluar dan melihat kita sebagai sebahagian. Saya orang Melayu, saya juga orang Malaysia, saya juga orang Asia, saya juga senang dengan tradisi Islam, saya juga meminati karya Shakespeare, saya membaca novel
sama Said. Saya juga membaca novel Ahmad Toba, novel Boris Pasternak, puisi Osman Awang, dan juga Coleridge dan Tennyson semasa saya muda. Dan di mana letaknya kita? Maknanya kita lebih global dan lebih besar, tetapi masih terikat dengan faksi budaya dan agama. Saya ingin membawa kepada suatu persoalan yang menimbulkan perasaan yang sedih di kalangan masyarakat Malaysia, iaitu yang berlaku dalam bulan Ramadan ini, yaitu tentang pembunuhan kejam terhadap Nuril Jazli. Bagaimana Datuk Seri melihat kaji ini? Ia satu daripada ratusan tragedi yang menghantui kita. Belum pernah dalam sejarah kita selama 50 tahun merdeka, bahkan sebelumnya, jenayah besar yang menyebabkan derita yang amat kepada keluarga dan masyarakat berlaku tanpa terurus begitu. Bagi saya ini bukan isu yang mau dipolitikan. Kita tidak bukan kalangan yang mau mendirikan mahligai atas pusara, tetapi kenyataannya ialah tragedi ini harus dijawab. Ia melambangkan suatu keadaan jenayah yang terlalu merebak dan besar, dan hilangnya keupayaan pasukan keselamatan khusus dan polis untuk mengurus dan mengendali. Semuanya ambil sikap lepas tangan. Polis akhirnya cuba menyalahkan ibu bapa. Bayangkan, apakah ada ibu bapa di Malaysia, bukan yang kaya raya, bukan yang bilioner, bukan yang di kalangan korporat-korporat besar yang sama ada cara halal atau cara rompakan, dia boleh cari berbelas orang menjaga, untuk kirim anak ke sekolah, untuk melihat anak sedang bermain di luar. Rakyat umumnya, 90% rakyat Malaysia akan melepaskan anak ke sekolah dia sendiri, naik bas atau balik, pergi ke pasar malam, berteman dengan teman-temannya, pergi ke pasar dan kedai buku dan sebagainya. Dan apakah di semua mereka ini ibu bapa harus awal berjumpa? Ini diberikan jawaban polis dan menteri itu melampirkan satu sikap yang tiada dan tidak menghormati hak rakyat dan melupakan tanggungjawab mereka dalam, sama ada dalam tradisi Islam, dalam maqasid syariah itu sendiri, ataupun dalam jaminan kelembagaan persekutuan, bahawa jaminan keselamatan itu harus terletak pada pihak penguasa. Jadi adakah Datuk Seri berkongsi pandangan di kalangan masyarakat awam yang bahawa polis kita ini telah gagal untuk memberikan keselamatan yang minima kepada rakyat? Maknanya kita tidak selamat di rumah, anak-anak kita tidak selamat di luar. Mengapa seperti yang mungkin Datuk Seri alami ketika kecil-kecil dahulu kita bebas berlari ke sana ke sini tanpa kawalan ibu bapa, dan juga ramai yang pergi sekolah dengan dua batu berjalan kaki dan kadang melalui terluka, tapi tidak ada rasa bimbang di kalangan ibu bapa terhadap keselamatan. Bagaimana, apakah punca suasana keselamatan di negara kita begitu merosot? Pertama, lembabnya kebijakan. Keduanya, terlalu merebak rasuah, dan ini menjangkiti juga pada pasukan polis. Tentunya kita harus akui bahawa sebahagian dari polis juga cukup bertanggung jawab dan boleh diberi yang lain. Tapi saya melihat sebagai seluruh sistem itu sudah lemah. Azizah sudah menziarah ibu bapa Nuril dan menyatakan simpati keluarga kami dengan rakan-rakan, dan sebenarnya kan secara teliti apa yang berlaku